Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua? Okey, apa khabar sahabat-sahabat ahli sekalian? Terima kasih ya kerana bersama-sama saya dalam sesi secangkir kopi jam 10 menjadi wanita terampil dan lestari. Apa-apa pun kita mulakanlah dulu majlis sesi live kita ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alright, okay, betul. Terima kasih banyak-banyak Abel Long ni, Abel Long motivator terkenal ya. Banyak kali keluar di Mingguan Wanita. Terima kasih, bagus, ada audio bagus dan jelas, Alhamdulillah. Okey, ramai ya yang dah kata jelas. Okey, terima kasih Puan Syazwani, terima kasih Ummu Fukara ya, terima kasih. Alright, okay, so kita akan mulakan dulu ya dengan sedikit pengenalan mengenai topik kita, upskilling as a writer. Dia konon-konon dia punya title dia dalam bahasa Inggeris, tapi kita akan berbincang dalam bahasa Melayu ya, dan juga mungkin ada sedikit campur-campur bahasa Inggeris ya. Biasalah kita Manglish kan, Melayu English, cumanya kita akan limitkan penggunaan bahasa Inggeris itu. Sebenarnya ada kisah di sebalik tajuk upskilling as a writer. Apabila saya cadangkan kepada Puan Nisa Harun, tetamu jemputan kita hari ini, tentang tajuk tu, saya dah cakap dekat dia, okey, ini tajuk saya tapi saya masih belum cari ataupun dapat betul bahasa Melayu yang sesuai. Bolehlah nanti kita fikirkan. 2 hari ke 3 hari lepas saya bagi tahu dekat Puan Nisa. Kemudian Puan Nisa Harun jawab apa? Teruskan upskilling as a writer tu dah bagus. Ini bukannya siaran DBP. Okay, so saya terus lega dan saya terus poster upskilling as a writer. Okay, so kita nak tahu sebenarnya ya, kalau sesiapa yang berkesempatan melihat sesi secangkir kopi jam 10 2 minggu lepas, kita membicarakan tentang wanita menjadi mandiri dan saling melengkapi antara perempuan dan kain layang. So kali ini topik perbincangan kita bertuju kepada penulis dan penulisan ya. Apa yang penulis boleh lakukan untuk meningkatkan kemahiran diri dalam penulisan. So sebenarnya saya ingin share satu skrin ya sebenarnya mengenai survey yang saya telah buat. Sebenarnya sebelum live ini saya telah mendapatkan maklum balas daripada sahabat-sahabat FB tentang topik ini. So saya dapat banyak maklum balas, Alhamdulillah, semuanya memberikan jawapan yang menarik, jawapan yang saya rasa mereka mempunyai kefahaman ya bagaimana untuk meningkatkan kemahiran diri. Jadi kita cuba untuk share screen ya. Okey, kita mulakan dengan ada banyak ya maklum balas yang saya terima ya. Okey, salah satunya ialah Dr. Tini Azlin Yahya. Beliau menggariskan ya bagaimana beliau memajukan diri sebagai penulis. Okey, kita tengok ada banyak level-level sebenarnya. Mula-mula nombor 1 tulis kat diary. Yang kedua tulis kat media sosial ataupun blog dan FB IG. Yang ketiga tulis buku antologi, kemudian beralih kepada tulis buku solo, dan kemudian dengan ya latihan-latihan yang dia telah ikuti dan juga mungkin keyakinan, dia dah bersedia untuk menulis modul penulisan yang akhirnya ingin mengajar dan menyebarkan manfaat menulis ya. Okey, salah satu sahabat saya, Ratu Rugu-Rugu, nama nickname, nama pena dia, nama sebenar dia Nur Azila. Okey, beliau menulis setiap hari di dalam diary.
Okey. Dan juga dia melibatkan diri dalam kelas-kelas penulisan, kemudian menyertai lebih banyak projek penulisan seperti projek antologi dan juga banyak membaca. So ini semua adalah contoh-contoh input ya bagaimana para penulis memajukan diri sebagai penulis ya. Dan saya tertarik dengan jawapan Tuan Muhammad Kursadi. Beliau berkata setiap hari atau selang beberapa hari saya akan menulis di FB dengan harapan dapatlah dikutip semula untuk dijadikan buku. Syukur Alhamdulillah buat masa ini satu buku sulung sudah pun lahir daripada teknik ini. Dan yang lebih manis adalah buku sulung saya itu dijaga dan dibesarkan sendiri oleh saya melalui penerbitan Suar Terbit. Dan sekarang sedang menantikan anak kedua dan anak ketiga pula dilahirkan melalui siri penulisan ontologi. Ya. Yang menariknya tentang Tuan Muhammad Kursadi ini, dia jadikan Facebook ya bukan sekadar menjadi latihan untuk menulis, medium latihan menulis, tetapi dia ada intentional Facebook posting untuk jadikan sebuah buku. Saya rasa ramai daripada kita yang sudah mula ya mengamalkan ya teknik sebegini. Dan juga sahabat saya Ummu Fuqara Nur Hidayah, beliau menulis di media sosial, FB, WhatsApp status dan juga tubuhkan Telegram channel Sahabat Syurga. Bagus ya, siap menubuhkan Telegram channel sendiri ya. Dan kita tengok ya, ada banyak step-step, input-input mengikuti bengkel penulisan, membaca, membuat ulang kaji, mendengar dan semua itu adalah sebahagian daripada input-input ya. Dan Puan Jamilah Mustafa, beliau adalah mentee saya semasa bengkel online penulisan ABN, dan saya nampak perubahan Puan Jamilah daripada tidak berani menulis di FB, sekarang dia tulis di FB dengan secara santai sangat. Dia punya corak penulisan dia daripada agak kaku pada mula-mulanya, dan saya pun dulu begitu ya, semua daripada kita akan start begitu, dan sekarang ni nampak dia punya perbezaan. Okey, kita kita dah terus tampilkan Puan Nisa Harun di skrin kita. Okey, jadi bagi yang belum lagi mengenali diri Puan Nisa, jadi saya perkenalkan secara ringkas. Puan Nisa Harun, penulis mapan, pemandang banyak anugerah yang telah dijalankan di Malaysia. Dan kali ini kita amat bertuah kerana beliau bersetuju untuk membicarakan tentang topik yang dekat dengan hati saya. Kenapa dekat di hati saya? Sebab saya pun sedang struggling ya. Adakah teknik adakah apa yang saya lalui ini sebenarnya adalah laluan betul penulis? Adakah roadmapnya betul, ataupun adakah sekarang ni saya tersasar, tersesat di tengah jalan, tak jumpa jalan mana kan? Jadi benda-benda sebegini amat memberatkan saya. Tapi sebelum itu kita cuba untuk definisikan dulu ya, apakah sebenarnya makna kejayaan sebagai penulis. Jadi saya nak share skrin sikit sebab apabila bercakap tentang kejayaan, penulis biasanya akan ada di punya target ataupun matlamat ya. Adakah berjaya itu dikategorikan sebagai mendapat anugerah? Adakah berjaya itu kita kata kita telah berjaya menerbitkan sebuah buku solo? Jadi kejayaan ya, tema kejayaan ataupun terma kejayaan itu sangat subjektif bagi setiap penulis. Dan juga dia berbeza sekiranya seorang penulis itu menjadikan penulisan sebagai sumber rezeki berbanding dengan penulis yang hanya menulis sebagai hobi ya, sebagai dikata passion ya. Okey, pencapaian Nisa Harun ya. Kalau boleh lihat di skrin ya. Beliau, yang ini sebenarnya anugerah-anugerah yang telah dicapai oleh Puan Nisa Harun ni, saya hanya ambil sebahagian. Saya rasa 1/8 ataupun 1/25 ya. Hanya secepis kejayaan ya daripada pencapaiannya. Dan saya rasa kalau kita nak listkan semua memang panjang ya, bermuka-muka surat ya.
Dan ini adalah pencapaian Puan Nisa Harun. Adakah ini dikatakan kejayaan Puan Nisa Harun? Dan cuba kita compare pencapaian saya yang saya pun terpaksalah buat font pun agak besar sengaja untuk memenuhi, for the sake of memenuhi ruang skrin ini. Dan kalau tengok, ada buku sudah diterbitkan, ada 37 artikel tersiar di tazkirah.com semua-semua tu. Jadinya, saya nak bagi tahu. Tadi kita berbincang mengenai kejayaan. Kita cuba bezakan antara saya dengan Puan Nisa. Tetapi apabila tengok pencapaian saya, adakah pencapaian saya menyebabkan saya I am less penulis dan Puan Nisa Harun? Not kan? Sebab kan kita sama-sama ada laluan yang berbeza. Tapi saya rasa kita tak sabar nak dengar apa kata Puan Nisa Harun. Kita cuba dengar Puan Nisa Harun ya. Tak apa, it's okay, jangan panik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Harap dapat dengar dengan jelas. Baik, tak apa, kita masih belajar kan, ini nama dia upskilling kan. Kita sebenarnya bukanlah terlalu mahir dalam bidang yang sedang kita teroka ini. Bukan semua orang sebenarnya pun boleh bercakap di depan seperti saya. Bukan selalunya saya begini, bukan selalu yang begini kan. Kami tahu ini ialah antara kekurangan. Kita semua ada kekurangan masing-masing. Tetapi kita tidak mahu ditentukan oleh kekurangan tadi. We do not want to be defined by our weaknesses. Yang penting ialah dalam hidup kita, insya-Allah kita akan terus belajar, kita terus memperbaik mana-mana skill ataupun kemahiran ataupun mana-mana kekurangan untuk kita pertingkatkan. Yang ini seharusnya menjadi dorongan kita, kekuatan untuk bagaimana kita menggerakkan sesuatu yang mungkin selama ini kita selesakan dengan apa yang kita ada. Jadi saya telah melihat tadi slide-slide yang begitu menarik. Kita melihat bagaimana tiap-tiap orang sebenarnya berbeza dengan cara masing-masing untuk mempertingkatkan kemahiran masing-masing. Upskilling ni lebih kepada mempertingkat lah. Upskill, going up, skill ialah kemahiran. Kita mencari satu perkataan yang khusus dalam bahasa Melayu. Mungkin kelemahan di pihak saya juga. Ada juga Azam bertanya, saya rasa tak apalah untuk menarik perhatian. Kadang-kadang kita kena bercakap dalam bahasa yang difahami dan yang boleh diterima oleh pendengar. Kalau itu yang dapat diterima buat masa ini, tak ada masalah, teruskan saja dulu. Kita guna perkataan yang ada. Apabila ada perkataan yang lebih sesuai, nanti kita perbaiki lagi. Baik, kita melihat beberapa model kejayaan yang disebutkan tadi. Apakah itu dinamakan kejayaan? Dia bergantung. Pada saya, kita tak perlu mengikut model kejayaan orang lain. Kita ikut model kita sendiri. Setiap orang ada model dia. Setiap orang ada gaya dalam menentukan kejayaan masing-masing. Baik. Apabila kita memperkatakan tentang kejayaan tadi, saya lebih suka memulakan, saya tahu dalam yang mendengar ini, dalam kumpulan ini barangkali ramai yang baru bermula, tidak kurang juga yang sudah lama bermula dan mencari-cari jalan untuk mempertingkatkan kemahiran diri. Jadi, mungkin saya mulakan begini. Saya juga pernah menjadi penulis pemula. Saya juga pernah bermula. Saya mula pada usia belasan tahun. 15, 16, 17 begitu. Itulah zaman saya mula menulis. Ketika saya tidak tahu apa-apa. Zaman itu kalau orang sebut apa itu cerpen pun saya tak tahu. Saya cuma tahu buku cerita. Saya sangat suka membaca zaman sekolah. Saya rasa ramai antara yang jadi penulisan ni hobinya ialah membaca. Dan sebab kita ni jenis orang yang suka menyendiri dan kita tahu apa nak buat apabila kita berada di satu tempat itu dan tak ada orang lain di situ. Kita membacalah, itu sajalah sumber hiburan yang kita ada kalau boleh dikatakan begitu. Kita tak terfikir apa untuk meningkatkan ilmu ke apa benda ke, tak ada kot. Kita lebih kepada kita seronok dalam kita masuk dalam dunia cerita-cerita tadi kan. Jadi saya bermula di situ dan saya hanya mengenal bentuk. Dan mengenal bentuk ini, nama dia kalau nak keluar dekat majalah mahasiswa ni gini, kalau nak keluar dalam majalah yang ini gini pula. Itu saja yang saya tahu.
Okay, jadi kemudian saya ada mencuba juga tulis novel lah konon-kononnya. Sebab kita tak tahu novel tu apa, satu bab ada berapa, satu novel ada berapa bab, tak tahu. Buku motivasi jangan cerita lah, zaman tu tak disebut pun buku motivasi dalam bahasa Melayu, belum ada. Mungkin ada tapi tidak dilabelkan, kedai buku pun tak letak lagi label begitu. Jadi kalau nak dikatakan kejayaan pada peringkat itu, bagi penulis baru, sebenarnya kejayaan yang dimaksudkan di sini ialah tembusan pertama, breakthrough. Jadi apabila kita berjaya, ya Allah, ya Tuhanku, rasanya macam Allah dengan Rasul saja dengan diri kita dengan tahu betapa gembiranya apabila karya pertama tersiar. Kalau dalam majalah tu rasanya nak peluk-peluk majalah tu kan, tak sudah-sudah, sampai sekarang pun masih terasa-rasa lagi keseronokan kita, euforia yang kita berada tu. Allahumma salli ala Muhammad, rasa seronoknya tak terkata. Walaupun ini sudah berlaku, itu pada saya tahun 1990 tu, mungkin ada dalam kalangan pendengar yang belum lahir ataupun ketika itu sedang buat apa agaknya, tahun 1990. Saya tingkatan 5. Belum duduk SPM lagi ya. Itu adalah satu kejayaan lah. Kejayaan, kalau nak dikatakan kejayaan bagi penulis pemula kan, iaitu karya terbit setelah berusaha. Saya fikir selepas SRP saya dah mula dah kot. Saya nak cuba tertulis dekat tempat kan, orang kata zaman honeymoon kan, zaman berbulan madu lah konon-kononnya tu. Tulis tu, saya rasa ada hampir 10 cerpen yang saya hasilkan, tapi satu pun tak keluar. Satu pun tak keluar. Adakah yang tidak berjaya itu merupakan suatu kejayaan kerana cerpen itu siap juga? Atau bagaimana? Kan? Jadi itu saya melihat definisi kejayaan itu dia mengikut peringkat masing-masing. Pada saya yang sebagai pemula ketika itu, tembusan pertama itu, first breakthrough tu, membuka, dia semacam kita bukan setakat dia bukan dia macam kita dah berjaya menjumpai kunci yang betul, memasuki lubang kunci yang tepat. Kita masuk dan kita betul macam kita unlock kan, kita boleh buat pintu gini, baru dia masuk, begitu. Jadi apabila kita berjaya masuk kunci yang betul, bayangkanlah kalau kita ada segugus kunci untuk membuka pintu yang kita tak pasti kunci dia mana satu, kita cuba. Kalau kita berhenti, memang sampai situ sajalah, kita tak akan masuk lah, berhenti kan. Tapi kita tak berhenti kan, kita cuba lagi. Kalau dalam pepatah bahasa Inggeris, sometimes the last key in the bunch is the one that opens the lock, dan yang akan membuka pintu tadi. Jadi cubalah, kita cuba dulu sampai berjaya. Yang ini memerlukan satu kekuatan. Pada saya itu juga satu kejayaan. Itu kejayaan untuk kekal terus berusaha. Bukankah itu satu kejayaan? Sebab ada orang berapa ramai yang sebenarnya berhenti di tengah jalan ataupun tidak bermula atau baru bermula terus berhenti. Memang ada. Jadi peringkat awal kejayaan itu, jangan kita ukur kejayaan itu dengan kejayaan orang lain. Kita baru muka surat pertama, orang lain dah muka surat 30, kita bagi ukur kejayaan kita dengan muka surat 30 kan tak adil, sangat tidak adil. Jadi, kita ukur kejayaan kita mengikut capaian kita. Kita capai yang ini, kita boleh pencapaian yang ini pada peringkat ini. Tuhan pun dah kata, bersyukurlah maka aku akan tambah kan. Bersyukurlah dulu, ya Allah, Alhamdulillah dapat menulis, merangkai kata-kata itu. Satu kelebihan, dulu saya pernah juga, saya dah masuk juga kategori kufur nikmat ni kan, kita tak perasan lah sebenarnya. Apabila orang kata, senangnya duduk je, dah siap satu posting Facebook ke ataupun duduk je, mula ke senang je, duduk dia kata kan, duduk sambil tengok tingkap dekat luar tu pun boleh menghasilkan sesuatu kan. Jadi pada saya, pada ketika itu saya terfikir, tak adalah susah mana, ni dalam hati lah, tak kata lah masa tu, taklah susah mana menulis. Tapi apabila saya mendapat respon-respon, misalnya inilah yang saya nak kata sebenarnya, ini kata-kata daripada pembaca, apa yang puan tulis tu, inilah yang saya nak kata sebenarnya, tapi saya tak boleh nak menulis begitu. Jadi kalau kita fikir, apa yang tak boleh kenapa tak boleh. Jadi kita membayangkan bahawa orang lain juga boleh menulis seperti kita, sedangkan dia mempunyai cara yang lain. Seperti juga kita tengok orang melukis. Orang yang melukis, kita tengok orang senangnya sambil minum kopi, boleh cuti-cuti, dah jadi satu lukisan, dah boleh satu sketch. Sambil tengok TV, sambil dengar radio, sambil buat apa-apa, mengambil katanya. Tapi untuk pelukis tadi mencapai skill tadi, apa yang dia pernah buat, apa yang dia telah lakukan sebelum ini kan. Jadi kita tu mengatakan, alah mudah je, orang ni senang je menulis, ataupun kita kata tak ada apa yang sukar.
Tapi kita tak boleh kata begitu. Pada saya, jangan kata senang je menulis ni. Dia macam orang boleh masak dengan orang tak boleh masak. Orang yang boleh masak tu kata, alah ni sedang ni, cincang je. Cincang-cincang, kita macam nak jumpa kuali tu pun tak tahu yang mana satu nak pakai. Kita tak tahu nak mula di mana. Jadi, kita jangan letakkan bahawa apa yang kita boleh capai itu mudah pada orang lain. Sebenarnya, apa yang kita boleh capai pada hari ini, kalaulah itu sebagai satu pencapaian, sebenarnya belum tentu orang lain boleh capai juga kerana tahap tak sama. Macam kita boleh buat master, contohnya sama belajar kan, daripada degree nak buat master. Pada kita, degree dengan master tak boleh jauh sangat, ataupun master ke PhD pun adalah takah yang tertentu. Namun ada perbezaannya kan. Dan orang yang biasa menulis secara akademik tak ada masalah menulis kertas kerja, bagi dia tak ada masalah langsung. Okey je, tinggal nak cari bahan je kan. Tetapi ada orang nak memulakan perenggan pertama tu satu penderitaan untuk dimulakan. Jadi kita harus naikkan kejayaan itu. Bersyukurlah bahawa kita boleh sampai pada tahap itu kerana ada orang tak boleh sampai. Jadi kita hargai. Bila kita hargai, Allah janjikan kalau kita bersyukur, Tuhan tambah lagi. Jadi bersyukur dulu dengan apa-apa kejayaan yang kita ada. Mungkin untuk peringkat pertama kan, saya mengatakan bahawa kejayaan yang pertama bagi penulis ialah mendapat tembusan pertama itu. Okey, yang itu dulu. Okay, ada respon-respon ke daripada yang mendengar ni? Ya, ramai dah respons ya. Kata Nur Aziah Nur tadi, ukur kejayaan kita mengikut capaian kita. Jangan ukur dengan kejayaan orang lain. Ya, saya tertarik sebenarnya dengan ada dua yang saya nak cuba Puan Nisa panjangkan ataupun saya boleh mengolah ataupun memberikan pendapat saya. Yang pertama, breakthrough itu diumpamakan macam Puan Nisa kata, diumpamakan seperti mendapat satu kunci yang menembusi lubang kunci yang tepat ya. Tetapi jangan berhenti di situ saja. Maksudnya kemungkinan besar ada lagi kunci-kunci lain yang kita tak tahu yang boleh, maksudnya kita kata unlock kita punya potensi yang seterusnya ya. Jadi salah satunya disebabkan itu kita harus berjuang, yang seperti Puan Khairunisa Hamzah tadi katakan, ada dengan perjuangan, memang kena teruskan perjuangan. Dan lagi satu tentang menulis itu amanah sebenarnya. Menulis itu amanah maksudnya apabila Puan Nisa kata kita kadang-kadang rasa macam apabila kita tulis, penulisan kita dah dibaca orang dan dia kata, yeah, this is beautifully written kan. So kita pun rasa macam, oh okay, maksudnya ada sesuatu di situ yang Allah telah anugerahkan. Dan itu yang saya rasa maksudnya motivasi saya untuk terus berkecimpung dalam bidang penulisan. Sebab saya ingat satu satu surah di dalam Al-Quran, surah An-Nam, saya lupa dia punya, sekejap ya saya tengok dia punya surah An-Nam, An-Nam ni semut kan, ayat 19. Saya hanya ambil dia punya kita kata bukan secara literal ya, yang kefahaman yang saya dapat daripada surah tu, dia bercerita mengenai Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni siapa? Dia adalah raja segala kerajaan yang bukan saja di bumi, malah di rasanya multiverse kita katakan, di alam-alam warna, makhluk-makhluk jin, binatang. Tetapi dia dalam surah tu ada doa Nabi Sulaiman, katanya, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap. Saya sedih sebab every time saya feeling this, okay. saya akan back to this ayat, gives me strength lah. Betul. It's okay. Take your time, let me take over. Dalam wanita penunggu. Saya faham tu. So, dia bercerita tentang, kita tahu kalau kita compare kita dengan Nabi Sulaiman, ya Allah, apalah tahap kita kan. Tapi Nabi Sulaiman still dia berdoa, dia kata, bagilah aku ilham supaya aku tetap mensyukuri nikmat-Mu yang sudah Engkau anugerahkan kepada aku.
dan kepada orang tuaku, dan bagi mengerjakan amal soleh yang engkau redai. Dan masukkan aku ya Allah dengan rahmatmu dalam golongan hamba-mu yang soleh, kan? Maksudnya ada anugerah yang Allah berikan pada kita, adakah kita sia-siakan bakat itu? Dan adakah kita nak kita dalam golongan kufur nikmat, kan? So okay, ini satu emotional satu emotional saya. Sebab itu saya rasa saya faham ya, penulis kadang-kadang ada banyak struggles yang dia lalui, kan? Perjuangan kita tak sama. Macam saya, laluan track saya berbeza dengan Puan Nisa Harun. Laluan track saya, dan pada saya lah, setiap orang ada dia punya set of ujian yang dia kena hadapi. So apa-apa pun kita kena bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Kita minta pada dia tambahkan ilham supaya at the end of the day semuanya itu untuk manfaat. Orang yang paling Allah cintai adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain, kan? Betul tak, Puan Nisa? Okay. Boleh lah. Teremo lah pula, kan? Tak apa, it's okay. Memang saya faham tu. Saya sangat suka sentuhan ayat tadi tu. Memang betul. Memang setiap kali kita solat ataupun setiap kali kita dalam keadaan buntu, tidak ada ilham, dia satu perasaan yang sangat mendera, kan? Dia sangat terseksa kalau tak ada ilham nak menulis, deadline semalam. Ini memang sesuatu yang sangat membunuh rasa lah. Jadi saya fikir memang doa kita tidak putus-putus supaya Tuhan memberikan kita, menganugerahkan, bukan sekat beri kadang-kadang boleh ambil balik, kan? Tak nak lah, janganlah ambil balik Tuhan, anugerahkanlah ilham. Kita rasa kita tak layak, memang kita rasa kita tak layak, tapi kita rasa ini adalah satu cara. Kalau Tuhan, kita ni semua alat saja untuk menyampaikan. Kita nak sampaikan apa? Kita nak sampaikan yang pesan-pesan daripada apa sahaja yang kita pernah dapat daripada yang pernah kita faham. Dan untuk kita memberi, kita mesti ada isi. Maknanya kita kena isi diri kita dulu, baru kita boleh berikan. Tetapi untuk peringkat awal tadi, kan saya sambung sedikit dari peringkat awal tadi. Pertama, kita harus mendapatkan tembusan. Tembusan itu menyebabkan, bayangkan kalau kita tengah duduk bersama-sama dalam satu dewan lah, dalam satu jumaah, dalam satu majlis, tiba-tiba kita berdiri. Nah, itu macam contoh satu tembusan pertama, berdiri. Dan berdiri itu, baru berdiri tu, berapa lama dia boleh berdiri, satu hal yang lain. Ada orang boleh berdiri, lepas tu dia duduk balik. Panik dia berdiri. Okay. Lepas tu ada penulis, dia naik sekejap, lepas tu dia hilang. Kenapa dia hilang? Kadang-kadang itu memerlukan keberanian. Untuk berdiri buat kali pertama itu juga memerlukan keberanian. Untuk menulis buat kali pertama, nak tunjuk dekat orang lain, to make it public, bukan senang. Sekarang mungkin kita lebih mudah kerana kita menggunakan media sosial, tak nampak, tak berdepan mata, kan. Kalau dulu nak tunjuk kalau saya tu karya pertama, konon-konon karya pertama tu nak tunjuk siapa? Tunjuk orang sebelah je. Dalam satu kelas. Tapi nak tunjuk dengan tu perasaan tu kan berbau-bau, kan. Macam-macam ada tak? Kerana apa? Satu, tembusan pertama untuk penulis baru lah saya ringkaskan. Untuk penulis baru memang kita perlukan tembusan pertama. Ialah kalau tak ada tembusan pertama, macam mana nak ada kedua, ketiga, keempat. Tetapi yang nak dikatakan di sini ialah tembusan pertama bagi penulis baharu. Lepas tu step yang berikutnya mesti terus membina nama. Okay, membina nama. Membina nama ni dia ala-ala macam branding, ataupun nama orang sekarang lebih kenal penjenamaan. So you introduce yourself to the world. Maknanya, okay, now, macam saya, nama saya memang Nisa Harun. Dalam IC pun memang macam tu. Senang kan orang nak buat cek? Jadi orang nak bayar. Jadi menggunakan nama begitu. Jadi saya kekalkan penggunaan nama itu supaya diingati, dikenali. Okey, itu faktor-faktor yang penting. Bukan tujuan nak terkenal. Tapi terkenal itu ada dia punya kawan dia. Bila orang kenal kita, the next step ialah trust ataupun kepercayaan. Itu yang amanah tadi. Maknanya orang baca karya Nisa Harun, dia dah tahu dah apa yang dia dapat. Orang baca karya Azia Mama Isa, dia tahu dah apa yang dia dapat. Right? Jadi apabila kita tahu dan kita menjaga konten kita menjaga isi kandungan karya kita, 3 perkara tadi, kita dah dapat tembusan pertama, kita dah dapat branding tu, nama tu. Branding ni dia tak boleh satu. Maknanya kalau karya tu satu je,
lepas tu dah habis, sekian terima kasih, tak nak lagi. Tak boleh lah, dia kena harus terus menulis supaya nama kita itu diperhatikan hampir di mana-mana media. Bagi orang yang suka menulis dalam majalah, dalam akhbar misalnya, kena banyak lah. Yang tulis puisi lagi lah kena rajin, sebab puisi ni kan halus sikit, dia tak nampak, lepas tu terbit dekat, kadang-kadang media orang tak baca puisi sangat, tapi nak jadi penyair kan, dia kena daya tahan tu lebih lah sikit daripada misal orang tulis novel tu mungkin dia satu je, tapi dia tebal, dan ketebalan itu menyebabkan orang sedar, orang perasan dia, oh dia novel satu je tapi orang sedar dan ramai orang baca. Dia berbeza dengan satu puisi atau satu cerpen saja, atau satu bab dalam satu buku yang mana orang tak nampak, kadang-kadang tenggelam kan. Jadi nama itu perlu muncul banyak kali di rata-rata media. Dia bukan sekadar keluar dekat media sosial saja. Kalau kita famous atau insta famous, budak sekarang kata insta famous saja pun, tapi konten tak ada, kandungan tak ada, takkan ke mana. Dia kandungan juga yang menentukan. Pada dalam media pun dikatakan apa? Content is king. Itu kandungan itu sebenarnya yang menentukan segala-galanya. Dia penting. Tapi kandungan itu tidak boleh disampaikan ataupun tidak akan boleh dihargai oleh audience, oleh khalayak jika tidak ada trust, tidak ada kepercayaan. Okay, your reader have to trust you. Maknanya percaya dengan apa yang bakal dibaca ni. Yang ditulis oleh Azian ke? Azian okey ni. Memang bab-bab tazkirah ni kita percaya. Memang dia tahu. Saya tengok itu mendekat live, betapa dia passionate. Nampak tak? Dia emotion, ketika ada emotion yang sangat kuat ketika dia berkatakan tentang satu surah pendek je. Maknanya itu trust. Dia dah bina kat sini. After this you really have to prove the point. Maknanya memang orang memerlukan kepercayaan seperti itu. Kenapa kita pilih buku tu? Kerana satu, kita dah baca buku dia sebelum, ataupun ada orang recommend. Itu kan antara sebab yang menyebabkan kita beli atau kita baca satu bahan. Kalau kita tak ada, kita panggil blind trust lah. Kita cubalah dulu. Kalau okey, tak okey, ni je lah buku yang aku beli. Macam kita mencuba makanan di tempat lain juga kan. Kita cuba makanan ni, okey tak tempat ni kita tengok, okay, saya ada kat sini. Kita pun check in kan, dekat kita media sosial. Check in, saya kat sini makan apa yang sedap dan kita tunggu recommendation kan. Kita manage, orang ni pun recommend makan ni begitu. Okey, jadi kalau kita tak tahu, kita akan cuba. Mana kita lah orang pertama yang mencuba kepada makanan tersebut. Lepas tu kita makan, okey lah, boleh lah. Dan kita rasa tak repeat. Kan, kita tak repeat sebab kita rasa konten ni sampai situ saja. Dan kita tak sampai tahap yang kita nak recommend pada orang. Tapi kalau sedap, kita kena recommend ni sebab dia bagus ni. Sebab kita dah percaya dengan branding tadi, seperti juga penulisan, orang baca karya kita, baguslah karya dia, rasa macam dia ada something yang meaning, yang menyebabkan dia rasa ini penting, orang lain pun patut tahu tentang buku ini. Ataupun at least dia recommend kepada seorang saja kawan dia, tu pun dah satu penghargaan kan kepada penulis, iaitu apabila dia dah percaya. Okey, itu level pertama untuk penulis-penulis yang baru mencari tapak. 3 perkara saya ulang iaitu dia mesti dah dapat tembusan pertama, membina jenama dia, branding, dan of course trust. Trust yang akan diasosiasikan dengan peminat ataupun pembaca-pembaca dia. Dia bukan sekadar mengisi kosong lah peminat, tapi pembaca yang ditujukan, inilah sebenarnya pembaca dia. Okey kan? Boleh. Saya rasa tentang yang pertama yang Puan Nisa kata personal branding tu kan, itu lebih pada putting yourself out there pun struggle kan, masing-masing. Betul. Okey, dan kita raikan komen-komen daripada sahabat FB. Kita nak tunjuk satu panjang sampai terkeluar skrin kita. Saya perlu letakkan komen ni di skrin sebab beliau adalah merupakan penulis sebenarnya, penulis Puan Sharifah Umama Al Idrus. Okey, dia kata pada awal penerbitan Puan Nisa, 10 cerpen yang dihantar, hanya satu yang dapat ditembus ke media cetak. Ini bukan cerpen yang bermutu dipilih untuk siaran. Ini akan jadi kayu ukur bagi Puan untuk mengetahui keupayaan Puan dalam penulisan. Tapi kini keadaan berubah sama sekali, penulisan khususnya dalam penulisan sastra kurang mendapat tempat. Maka kini kita beralih kepada suatu terbit. Ini sesuatu yang bagus juga, namun bagi saya rasa suka untuk mengetahui tahap keupayaan kita menulis sama ada
Okey, agak saya tak boleh baca panjang. Tak apa. Saya nampak yang komen dekat bawah tu saya boleh baca. Mungkin saya jawab dulu lah Yan. Saya jawab dulu yang ini sebelum tu terlupa kan. Okey, saya faham. Yang diceritakan tu kisah zaman saya dulu tahun 90-an, tahun 2000. Kita teknologi surat terbit tu belum begitu popular dan kalau ada pun sangat mahal. Sekarang surat terbit merupakan satu kaedah untuk kita menerbitkan dan ini dia ada bagus dan tak bagusnya lah. Yang bagusnya ialah apabila kita tersangkut dengan mana-mana penerbitan, kita boleh mencari jalan untuk supaya karya kita itu menemui pembaca kita. Kaedah pemasaran juga sudah berubah. Dulu nak market tu memang satu yang menyeksakan. Saya pernah melalui tahun awal 2000 kan. Ini zaman-zaman orang tak kenal pun lagi apa itu online bookstore. Saya ada online bookstore. Nak kata saya yang pertama, melampau lah pula kan, online bookstore yang pertama, ujanailmu.com.my. Sekarang saya memang dah berehat daripada ujanailmu.com.my. Kita teruskanlah sebab Shopee pun dah ada, dah banyak kan. Siapa nak cari buku kami pun masing-masing pergi ke FB masing-masing kan, kita boleh buat buku masing-masing kan. Jadi pada zaman itu, memang saya jenis jual buku dalam handbag memang dalam handbag sengaja besar ada ini ada 2-3 naskah masih ada dalam tu. Dah beli buku saya, janganlah dah beli buku saya, tak malu lah buku ni, memang promosi. Saya tahu konten saya baik, cuma orang tak tahu buku kita. Ini self-publish ni, buku pertama yang zaman-zaman orang kata boleh yang terbit sendiri. So kita boleh, tapi siapkanlah duitnya sikit. Memang itu perjuangan kan. Okay, so saya memang ada buku ni kurang-kurangnya dalam book kereta mesti ada. Saya seorang sekarang yang mana surat terbit dalam buku kereta, dia bukan pendengar baru, dia pendengar buku sebab stok kat situ dia kena ada di bawah. Alright, so saya kata dah beli buku saya. Belum, tak apalah. Okay, no problem, kita jalan-jalan jumpa kawan lagi. Dia beli buku saya. Dekat situlah saya dapat mengenal pasti bahawa kadang-kadang pembaca kita tu bukan semestinya kawan kita. Pembaca kita adalah pembaca kita. Kawan kita lah. Ada masa kawan kita juga pembaca kita, tapi tidak semestinya dia mesti saling begitu. Jadi kita kecil hati. Akhirnya saya percaya bahawa kita menulis untuk pembaca kita, bukan untuk kawan kita, bukan untuk family dan sebagainya. Kalau ada, alhamdulillah. Okey, zaman berubah. Fast forward, zaman berubah. Sekarang ni kita surat terbit. Okey, surat terbit ni bagusnya ialah apa yang kita nak, kita boleh dapatkan. Masalah yang timbul bagi surat terbit ini ialah orang yang menghantar karya untuk diterbitkan. Kita kumpul, kita boleh set dalam Microsoft Word dan sebagainya kan. Tetapi apabila kita set dalam tu, setting tu kita tak ada ilmu. Apabila kita tak ada ilmu, publish is different than printing. Mana print yang kita print manuskrip dekat printer kita tu, itu nama dia printing je, itu masih manuskrip nama dia. Apabila kita publish, dia perlukan ilmu publishing. Ilmu publishing is a discipline on its own. Dia satu disiplin yang sendiri, yang orang dalam bidang yang belajar ni siapa? Orang Mascom. Orang Mascom ada satu branch dia, ada satu cabang dia ialah publishing. Dalam publishing ni satu ilmu selain daripada editorial. Editorial ni dia bukan editing ataupun menjadi editor tu, dia bukan sekadar betulkan ejaan. Yang betulkan ejaan tu nama dia proofreader. Pembaca proof dia betulkan ejaan. Orang sana, alah saya tak perlu edit ni, alah saya boleh je. Kalau saya sini, saya boleh cakap macam tu kan. Saya machine kot. Saya machine. Saya tak payahlah nak bagi ke editor. Saya boleh terbit sendiri. Saya tak boleh. Jujurlah, tak ada penulis yang sebenarnya boleh sunting karya dia sendiri dan terlepas semua kesalahan. Tak ada. Dia mesti memerlukan sekurang-kurangnya 2 atau 3 mata lain untuk kita. Jadi rendahkanlah ego masing-masing. Ego kita ni besar. Ego lagi besar daripada rumah kita kan. Kita rasa kadang-kadang cara kita ni bagus. 1 koma, 1 titik pun jangan usik kan. Kita rasa kita tahu kenapa kita letak ayat kita begini. Tetapi kita lupa bahawa kita perlukan kejelasan. Kita perlukan ketepatan. Kita perlukan karya kita panjang sangat. Orang tak boleh hargai. Tak jimat daripada kata-kata ke. Ada banyak sisi yang saya sendiri sangat memerlukan seorang editor yang baik. Saya nama kawan saya dia yang paling baik ni. Mesti jaga elok ni. Kata jaga betul-betul, jangan lepaskan. Iaitu pustakawan. Pustakawan sebab kita punya resources kan. Pustakawan. Yang kedua ialah editor. Saya kawan baik ni editor-editor yang betul-betul terlatih lah. Kita cari editor-editor yang betul-betul terlatih, belajar daripada dia. Bukan setakat betul kerajaan. Sebab ada banyak buku yang terbit sendiri ni
mereka kadang-kadang hadiahkan kepada saya, ataupun saya beli sendiri sebab kita sokong kan kerja kawan-kawan, kita apa je lah. Tetapi saya hargai konten saja, tapi persembahannya banyak sekali yang boleh dibetulkan. Saya sedih lah sebab kadang-kadang setiap penulis itu dia ada pemikiran itu dia semacam diri kita nak pergi ke satu tempat, kita memerlukan kenderaan. Kalau kita nak pergi ke pulau, takkanlah kita nak naik motosikal, kita kena naik bot, kita kena naik sampan, kenderaannya kena betul. Jadi kalau kenderaan tu salah, tak sampailah ke matlamat tadi kan, walaupun niatnya sangat baik, niat nak tolong orang ni, niat nak tolong orang, katalah dekat pulau tu ada satu musibah, niat baik betul ya Allah, kalau bagi markah tu 10 markah tu niat tu confirm dapat. Tapi execution tak sampai. Nak pergi pulau naik motosikal macam mana? Basikal pun tak boleh kan? Sebab bukan soal air surut boleh melintahkan. Kita memang tak boleh. Kerana kita menggunakan kenderaan yang salah. Jadi ini satu kelemahan dan kebaikan dalam Suara Terbit. Kalau Suara Terbit, kalau nak buat juga, kalau saya sendiri, saya akan hire. Saya akan dapatkan khidmat editor. Memang bayar. Bukan harga kawan-kawan. Saya kata jangan bila saya harga kawan-kawan. Bagi saya harga betul. Harga konsultan, maknanya dia memang terlatih dalam bidang itu. Oleh itu dia harus kita berikan penghargaan itu. Tapi saya tak naklah nanti orang yang dia mengaku dia editor tapi sebenarnya dia bukan sampai ke tahap tu. Kita tahulah tahap masing-masing kan. Saya kata saya bayar, saya tak ada duit, saya beritahu saya tak ada duit. Masa ni bikin hold dulu lah, saya tak ada duit nak bayar sekarang. Sebab saya takkan minta kurang. Sebab ini adalah orang-orang yang sebenarnya penting dalam penerbitan. Kita perlu menghargai editor kita. Jadi saya kurang bersetuju kalau kita setakat Suara Terbit dia macam print buku cenderamata lah. Macam print buku cenderamata, kita boleh je bawa dekat printer mana-mana kita yang set benda tu kan. Ataupun dia tolong lah setiap kita lebih kurang. Tapi akhirnya hasil dia sangat mengecewakan. Ini mungkin itu respon saya untuk soalan yang dituliskan tadi ya. Kemudian kita sambung yang lain. Okey, panjang juga kan kita punya perbincangan mengenai Suara Terbit, tapi mungkin itu satu sisi lain sebab saya meraihkan audience yang ingin bertanya dan jelas ya apabila kita dengar penjelasan daripada Puan Nisa, saya tertarik sebenarnya apabila Puan Nisa kata macam mana kita nak memahirkan konten kita. Saya nampak di situ ada tiga poin ya. Satu, jitu konten. Yang itu ya. Baik. Yang kedua, jimat, dan yang ketiga memang kena jelas. Macam tu lah. Adakah betul? Mungkin Puan Nisa boleh jelaskan. Okey, mungkin sebab kita dah masuk level kedua, kita pun dah separuh masa kedua kan. Kita boleh masuk ke poin yang lebih tinggi. Jadi maknanya itu penulis pemula. Now, kita lihat kepada penulis yang sudah mula menulis, sudah lama menulis tetapi sekarang rasa macam terperangkap di situ saja. Tak dapat ni upskilling lah, tak dapat nak naik ke takah yang lain ataupun sebagainya. Baik, kalau rasa begitu, kita perlu apa? Kita perlu baiki tulisan kita sendiri. Everyday pun, setiap hari pun. Saya sendiri fasa-fasa muda, saya bukan nak jadi lebih baik daripada penulis lain. Saya nak mahu menjadi lebih baik daripada saya semalam. Saya menulis sejak lama dulu. Setiap kali karya saya terbit, target saya ataupun sasaran saya, karya ini mesti lebih baik daripada karya yang sebelum. Kalau saya sama saja atau mengulang saja, pada saya itu satu kegagalan di pihak saya lah. Itu saya meletakkan diri saya begitu. Terulang, orang lain nak mengulang-ulang, itu ikut gaya masing-masing ya. Sebab begini, ada kumpulan penulis yang menulis secara berjemaah. Maknanya dia mengikut satu kumpulan, okey, tak ada masalah, dia memerlukan jemaah tadi. Kalau seorang-seorang dia tak boleh. It's okay, stay where you are. Tetapi ingat kalau kita tulis dalam kumpulan yang beramai-ramai begini, kita berjumpa selalu, kita berbincang selalu, which is good, sangat bagus sebab penulis ini makhluk solitary, kita hidup seorang gitu kan, kita perlukan socializing tadi, kita perlu bersosial dengan apa kaedah sekalipun. Tapi hati-hati bahawa kita mungkin akan baca bahan yang sama, kita akan bincang subjek yang sama. Okey, bila kita baca sama, bincang sama, kemungkinan pemikiran ataupun cara kita berfikir juga sama. Dengan itu melahirkan karya yang hampir sama sesama sendiri. Okey, ini satu bagus tak bagus. Bagusnya ialah
semua itu boleh dilihat sebagai satu gelombang. Maknanya satu gelombang orang boleh nampak, oh kalau kumpulan daripada penulis ini, maknanya kita tahu tahap mana pemikiran dia yang kita boleh baca. Pilih yang mana-mana, it's okay. Tapi kalau kita masuk ke gelombang B, lain sikit. Alright. Jadi, kalau kita tak mau duduk lama-lama dalam kumpulan itu, nak memajukan diri, sebab dia gini, memajukan diri ni macam melintas jalan. Melintas jalan tak boleh ramai. Kalau ramai pun sama ada tak lepas ataupun semua mati, kena langgar. Okay, jadi itu pilih lah. Tapi kalau nak lepaskan diri, dia jangan lintas jalan berpimpin-pimpin tangan, melainkan pimpin tangan anak sendiri saja. Tapi kalau bersama-sama yang sebaya, yang setara, dia tak boleh berpimpin-pimpin tangan. Dia kena lintas tu lintas saja. Mana siapa confident, siapa yakin, jalan dulu. Okay, jadi dengan itu untuk kita meningkatkan kemahiran dalam penulisan, saya fokus kepada aspek penulisan. Peringkat awal, kadang-kadang kita menulis, sebenarnya kita bernasib baik je. Ada kemungkinan kita ni saya bukan bagus sangat pun, tapi bernasib baik saja pada ketika itu, ketika karya diterbitkan, orang di sekeliling itu tak ada pula yang hantar karya. Jadi kadang saya dah terlihat bagus. Jadi sama juga macam kita menang pertandingan, kita menang sayembara penulisan kan. Wah, yang menang dapat nombor 1 tu. Saya tak adalah berapa kata impress sangat kalau saya menang nombor 1 tu. Orang yang menang nombor 1, biasa je tahniah lah. Tetapi saya nak tahu dia menang nombor 1, yang nombor 2, nombor 3 tu siapa? Dalam kalangan siapa yang dia menang? Itu penting sebab kalau dia menang dalam kalangan yang hebat-hebat, wah, tentulah dia hebat. What makes a hero? What makes a hero? Villain dia tu, orang keliling, orang yang menentang dia tu ialah orang yang hebat-hebat. Kalau dia menang juga, maknanya nama hero lah. Tapi kalau dia hero, tapi orang yang pukul-pukul tu semua, alamak tu semua cikai-cikai, kaki pukul cikai kan, memang confirm dia boleh menang. Tak bagus lah kan gitu. Jadi maknanya nilai itu tetap ditentukan bergantung pada keliling dia juga. Jadi untuk kita lari daripada kumpulan tadi, kalau tidak kita akan sama kalau nak bergerak sebagai kumpulan silakan. Tapi kalau nak bergerak sendiri, dia pilihlah nak jadi merpati yang ramai-ramai atau nak jadi helang yang terbang sendiri tapi tinggi. Jadi kita pilihan kita kena buat. Tapi sunyi tau, yang tinggi-tinggi ni dia sunyi. Tapi terbangnya tinggi. Jadi kalau di bawah ni meriah sikit, ramai-ramai kawan-kawan macam burung pipit, burung merpati, tenang juga. Tapi dia takkan setinggi burung helang. Jadi kita pilih kita nak jadi burung yang mana. Okey, dalam penulisan pula setelah kita berjaya menghasilkan tadi, kita cek balik diri kita. Dalam apa-apa tulisan kita mesti ada 3 perkara. Mesti jaga yang ini, iaitu ABC, accuracy, ini saya terjemahkan. Accuracy A, B, brevity, C, clarity. Okey, apa itu? Accuracy, saya coin benda ni, bukan saya coin ABC tu orang media pun tahu. Tapi saya kata nak memudahkan dalam bahasa Melayu, saya ambil 3J. 3J, huruf J. Iaitu G2, accuracy, G2 tepat kan. G2, jimat dan jelas. Okey, 3 perkara ya. G2, jimat, jelas. Artinya, tulis dengan menggunakan kata-kata yang tepat. Kalau kita ada perkataan yang tepat, cari. Ini adalah latihan kita. You are a writer. You are a wordsmith. Ya, kita punya alat kita ialah kata-kata. Kalau kita tak boleh menyusun ayat, kita tak boleh memilih kata-kata yang tepat, belajar lagi. Saya sentiasa memahirkan diri. Kamus tak cukup-cukup lagi ni. Tambah lagi kamus. Sebab ada banyak sangat perkataan dalam dunia ni, dalam bahasa Melayu sekalipun, yang saya tak tahu lagi. Saya belajar lagi. Okay? Jumpa perkataan yang tepat, gantikan yang perkataan yang 3 patah, 4 patah yang kita guna dulu. Okay? Next, kita kena jimat. Maknanya kalau benda tu boleh ditulis dengan 5 perkataan saja. Satu ayat tu kita bertulis dengan 5 perkataan, tak payahlah sampai 10, 15. Jimatkan. Okay? Accuracy, brevity. Jadi, kita tepat dan dengan itu memang dia akan jimat. Okay? Jimat. Tak payah nak, sebab kita kalau tidak, siapa suka orang yang membebel? Berbanding dengan orang yang memilih kata-kata yang tepat. Dan dia cakap sekali je, tepat kan? Tepat sekali, okey? Dan yang ketiga ialah clarity, jelas. Jangan cakap pendek-pendek tapi orang tak faham. Tak boleh juga. Maknanya jelas. Jadi G2, jimat, jelas. Jadi ini adalah satu kaedah untuk mempertingkat juga. Kalau kita belum sampai pada kemahiran ini, now this is your next step. Tengok balik tulisan-tulisan kita yang lama. Alright? Betul. G2, jimat, jelas. 3J. Okey, apabila kita tengok balik tulisan-tulisan yang lama, jangan rasa terlalu bahagia dengan tulisan yang sudah terbit itu. Saya setiap kali karya saya terbit, saya baca balik. Tengok di mana editor sunting.
apa yang dia buang pada zaman saya sekolah dulu, sebab saya tak ada belajar. Saya tak ada belajar menulis, jadi saya belajar melalui karya yang terbit itu. Memang seronok lah kan karya terbit, tapi saya baca balik. Saya bandingkan dengan manuskrip yang saya ada. Saya tak pernah buang manuskrip yang ketika zaman tu post kan, saya post tapi salinan tu saya ada. Terbit dia, saya baca balik sebelah-sebelah ni, susun sebelah. Okay, tengok apa yang ditukar. Oh macam ni, oh macam ni ayat dia dan sebagainya. Jadi nasihat saya juga pada anak saya pun bermasalah juga menulis. Dia ilmu penulisan tidak diwarisi. Dia kena belajar juga. Jadi walaupun ilmu menulis, dia tak semestinya anak dia boleh menulis kecuali dia belajar juga kan. Jadi saya kata kat dia, satu kaedah untuk kita nak upskilling juga bagi orang yang zero betul-betul tak boleh. Anak saya memang ada yang bermasalah berbahasa Melayu, apatah lagi menulis. Ini challenge kita lah sebagai ibu kan. Jadi saya kata, why don't you salin, ambil satu artikel, you salin balik. Jadi itulah sebenarnya tujuan menyalin di sekolah tu, bukan sekadar menyalin sebab tak ada buku teks. Sebenarnya you're learning this part, how do you word it, macam mana kita tulis perkataan ni, bagaimana ayat ini diungkapkan, pemikiran begini nak kata macam mana. Jadi latihan itu datang, dan memang itu dah saya buat zaman saya mula-mula dulu. So saya pun menyalin sebuah cerpen, salin dengan pakai tangan, sebab kita nak tengok macam mana sebenarnya orang itu menulis. Lepas tu kita belajar daripada situ. Yang penting belajar tu. Okay? Alright, kalau itu dapat saya menjawab soalan. Okay, saya cuba respon pada apa yang Puan Nisah bagi tahu mengenai kita kena lihat semula karya-karya kita yang telah diterbitkan ya. Dan saya tertarik dengan 3J tu, dia ada G2, Jimat dan Jelas. Jimat ni sebenarnya saya rasa sangat susah nak mahirkan diri. Macam mana kita nak respect ataupun hormat ruang space untuk kita menulis tu. Sebab itu pada saya, salah satu cara saya lah untuk menjadi jimat ataupun ekonomis dalam kata-kata ni, sebab tu saya menulis artikel. Sebab saya nak sangat dalam 500 patah perkataan tu, apa yang saya nak sampaikan sampai. Nak memilih kata-kata dan diksi yang betul tu memang punyalah susah ya. Dan saya teringat ulama sebenarnya, ulama yang ada kitab-kitab banyak ni, perkataan mereka ni sikit je. Maksudnya ringkas sangat konsep. Daripada gabungan Al-Quran, hadis dibentukkan dalam kata-kata, kita kata kata-kata mutiara-mutiara kata, tetapi dia punya makna tu sangat deep sangat kan. Macam macam kita, tapi saya selalu respect dengan ulama-ulama begini. Dan juga kadang-kadang ada beberapa yang saya follow yang dia punya kata-kata tu macam Ustaz Fahrul Joy kan, dua baris je, tapi ya Allah memang betul. Sebab tu saya rasa macam mana kita nak memahirkan diri. Saya nampak lah kita ada tiga resepi penting lah. Satu, input ni saya rasa kita banyak pada pembacaan, pendengaran. Kita kena luaskan horizon pembacaan kita kan, betul tak Puan Nisah? Betul. Of course kenalah menulis, kenalah have to produce. Janganlah saya terperangkap dalam ni sebenarnya Puan Nisah. Saya ingin sebenarnya pergilah bengkel. Tak salah sebenarnya, saya banyak sangat saya mentor. Saya mentor saya Bonda Noor kan. Tengok ada banyak yang saya hasilkan ya, buku-buku ni semua hasil daripada saya berguru dengan Bonda Noor kan. So saya rasa nanti ada dropshipper Bonda Noor akan ada komen, siapa-siapa yang nak boleh beli buku saya. Nanti boleh war-warkan. Kemudian sebab saya mengenali Puan Nisah dulu dalam penulisan. Memang saya mengenali Puan Nisah sebab saya punya matlamat jelas masa saya menulis. Lagi satu saya nak tekankan kepada penulis, you have to have your end result. Apa matlamat you punya at the end of the day, goal tu apa? Sebab saya nak buat travelog. Ini jelas sangat. Saya nak buat travelog, saya nak siarkan di dalam satu majalah. So saya memang search travelog, saya jumpalah Puan Nisah Harun. Sebelum kita berjumpa dalam bengkel travelog tu, saya dah hadam semua travelog yang Universiti Iowa dalam Dewan Siswa tu. Memang saya baca
baca. Dan secara tak langsung saya jatuh cinta dengan sastra. Tu satu yang sastra dan saya ia semacam kita kata apa sahabat cinta. Kadang-kadang ada love hate relationship macam tu lah. Sebab tu sampai sekarang susahnya nak buat cerpen. Tapi itu saya punya lah. Itu input, lepas tu output you have to produce. Lagi satu kita kena revision atau level up ni lah. Revise and level up. Betul tak Puan Nisa? Puan Nisa Okey, betul sangat. Ya, betul sangat tu. Memang itulah ringkasan kepada semua yang kita buat ni. Tapi kalau kita kata, okey, macam mana nak upskilling? Senang aja, 3 perkara. Input, output, terus revise. Takkanlah kita kata begitu, orang tak nampak kan? Jadi itu sebenarnya kita nak cakap daripada awal tadi. Tadi saya tunjuk buku ni. Ini buku awal yang saya fikir ketika saya mula-mula menulis tu memang orang tanya kenapa menulis, saya pun jawab saya suka-suka je sebab saya nak dapat duit poket dan sebagainya. Kita student kan. Tapi saya fikir saya cepat berubah dan mahu menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Kalau dalam kategori cerpen, ini cerpen, kemudian saya ada cerita Sangkuriang kan. Sangkuriang ni lebih berat dan ketika ini ialah transisi saya daripada yang tadi tu. Dan kemudian saya ada yang baru cerpen yang saya bawa ke Iowa. Jadi apa yang saya nak katakan ialah tiap-tiap buku itu memberikan kepuasan kepada saya walaupun saya tak namakan diri saya seorang penulis prolific lah. Ada orang lebih prolific lagi. There are a lot of writers I can name you. Dia memang kalau menulis buku tu memang sangat banyak. Bagus. Dia memang, saya rasa Allah berikan dia anugerah kerana begitu banyak ilham yang dia boleh tulis dan itu amanah dia lah. Besar ilham yang dapat kepada kita. Allah bagi maknanya banyak lah boleh tulis kan. Tapi janganlah rasa, alah aku tak ada ilham. Tak apalah, Tuhan suruh tulis banyak tu. Sekarang buat. Jadi cakap itu saja. Tak apa. No problem. Tapi nanti kalau dapat upskilling, dapat naikkan lagi, kita teruskan. Jadi apa yang lakukan tadi tu sebenarnya betul. Iaitu kalau dalam kalangan yang mendengar ini, ada antara kita yang mungkin menggulati dunia akademik, apa yang kita buat dalam upskilling ni lebih kurang sama. Macam kalau kita sama belajar, kita buat masters, kita buat PhD. Saya tak nak gunakan terma-terma akademik tu for the sake of kawan-kawan kita yang bukan dalam bidang akademik kan. Yang kita buat sebenarnya dalam apa-apa bidang, bila kita nak upskilling tu, kita mesti buat apa? Literature review. Literature review ni kita buat kajian lepas. Kajian lepas bukan semestinya buku kan. Semua benda dalam bidang itu kita akan baca. Saya dulu menulis buku kanak-kanak. Semasa saya tulis buku kanak-kanak, apa yang saya buat? Saya beli sebanyak-banyaknya buku kanak-kanak. Satu-satu, tak kira dari mana. Pergi Itali beli, pergi luar negara beli, tak cukup order lagi. Kino beli, semua yang lokal, semua beli. Saya bisa 2-3 shelf hanya buku kanak-kanak saja. Sebab saya nak hasilkan satu buku kanak-kanak. Satu je. Tapi dia keluar. Tapi saya puas hati kerana saya telah mendalami dulu dan saya jumpa dengan sahabat-sahabat penulis di luar negara. Ada seorang yang saya jumpa nama dia Sarah Prinis. Sarah Prinis ni menulis buku kanak-kanak yang saya pun terkejut saya jumpa dia kat sana. Anak saya yang baca buku dia sebenarnya. Saya tak baca buku dia, saya tak kenal dia. Tahu nama saja, tapi ketika jumpa di sana, dia pun melakukan kerja yang sama. Dia pun asalnya orang akademik, orang sains pula tu, tapi menulis cerita fantasi. Dia kata, saya tahu dia macam mana dia bermula. Dia kata, saya memang membaca banyak buku kanak-kanak sebab yang penting ialah saya orang akademik, saya kena buat literature review. Jadi ini saya fikir literature review ni nama yang digunakan oleh orang akademik. Kita sendiri tadi itulah input tadi, kita meluaskan horizon kita dan sebagainya. Jadi kalau selama ini kita hanya membaca dalam bidang yang kita suka saja, why not? Kita keluar sedikit demi sedikit, jangan keluar terkejut. Nanti kita langsung kita tak balik dah, kita tak nak lagi meneruskan kita terkejut Okay, sikit-sikit. Kalau selama ni kita misalnya lah kita banyak membaca dalam bidang agama saja, so why not kita keluar sikit dalam bidang sastra. Kalau selama ni baca bidang sastra saja, nak keluar sikit, kita baca dalam bidang ekonomi, bidang undang-undang ke apa-apa sajalah. Saya membaca buku-buku medical yang ditulis oleh kawan-kawan kita yang telah mempermudahkan untuk kita. Jadi semua benda tu, ilmu itu boleh membantu dalam penulisan kita akan datang. Bukan kita nak info dump, mana dapat terus nak bagi macam tu, bukan. Kita akan synthesize dulu, kita akan cerna dulu dan kemudian kita ulang dan kita tengok macam mana dan kita sesuaikan dengan pengkaryaan kita, insyaAllah. Jadi mungkin itu setakat yang dapat kita kongsikan dalam tempoh yang begitu singkat. Tapi sedikit tambahan. Kita nak raikan ada soalan daripada Tuan Zamri Muhammad bertanya, boleh berikan sudut pandang mengenai inovasi dalam pengkaryaan bagi membentuk kesegaran penyampaian dan perspektif dalam penulisan. Bagus soalan tu, saya suka. Okey, inovasi dalam pengkaryaan maknanya inovasi dalam pengkaryaan dalam membentuk kesegaran penyampaian dan perspektif dalam penulisan. Okey, saya boleh katakan begini, semua tema dalam dunia ini sudah ditulis orang.
sudah ditulis orang. Apa tu apa lagi kan? No, tema cinta misalnya, banyak. Tapi best sekali masih lagi tentang tema cinta. Millennial sendiri tu, and the gang, semua cerita pasal kisah cinta kan. Cinta ialah kisah yang telah dan orang kata pecinta tiga segi ialah kisah yang paling tua di dunia. Iaitu daripada Habil dan Qabil. Cerita yang sudah begitu ada. Tetapi apa yang menyebabkan orang masih mencari dan membaca walaupun tema-tema ini sudah diperkatakan orang beribu-ribu beratus-ratus kali ialah kesegaran. Yang penulis ni kita sebenarnya mengungkapkan semula dalam perspektif yang lebih segar, perspektif yang itu dikatakan teknik penyampaian yang baru. Maknanya inilah cabaran kita. Orang dulu dah kata dah subjek ni, orang dulu dah kata dah antara dua darjat tak boleh kahwin, nanti bergaduh sebab enggang sama enggang, pipit sama pipit, dah ada pemberi bahasanya tapi diterjemahkan dalam misalnya piramidi dalam filem antara dua darjat. Kemudian sekarang ni Allah banyak drama kan menceritakan tentang kisah antara dua darjat, namun masih diterima orang dan dihargai oleh pembaca-pembacanya. Jadi kesegaran itu yang dicari orang. Mungkin sekarang tak semua orang boleh menghayati filem piramidi, tapi orang boleh mengambil tema yang sama. Jadi penulis sebenarnya kita we are standing in the shoulders of the giant. Kita sebenarnya berdiri atas kejayaan orang-orang sebelum kita. Kita mesti hargai orang yang sebelum kita. Orang dulu tahun 40-an, 50-an dah menulis karya sastra. Dalam konteks karya sastra, kita kena baca dan hargai. Ulama-ulama dahulu telah menghasilkan karya. Kita kena baca dulu karya-karya itu dan kena kita teruskan legasi itu. Baru dalam sains pun begitu. Kalau salah pun tak apa, dia akan buktikan, dia akan counter, tetapi lepas tu sains itu maju kan, sains itu maju, it's okay, banyak aja penemuan yang salah, banyak juga penulisan yang tak tepat, tapi jawab balik dalam kaedah dan platform yang betul dan kita maju. Kalau tidak, kita asyik salah menyalah lah, tak selesai kan, berapa bila nak selesai. Now, kita kena move on. Jadi dengan kaedah-kaedah yang kita fikir sesuai mengikut zaman kita. Jadi mungkin dalam waktu yang terhad juga saya akan kongsikan di sini siapa yang berminat untuk kelas secara online satu dengan satu, face to face, kita akan saya akan nanti saya uraikan selepas ini. Kalau berminat seorang dengan seorang, kita zaman-zaman online kan, mudah saja, insyaAllah ke nak jadi orang pertama. Kita boleh bincangkan. Sebenarnya ada banyak soalan yang kita tak sempat nak ni, tapi okeylah last ni. Ada lagi satu ya. Okay. Jika kita banyak cabang gagasan pemikiran, maksudnya pelbagai genre, apa nasihat Puan? Ni overthinking ni Nisa ni. Dia ni samalah. macam saya juga. Okay. Terus kebanyakan, saya rasa kebanyakan wanita khususnya, sebab kita ni mempunyai kelebihan multitasking kan, memang bukanlah kata orang perempuan, orang lelaki pun ada juga, tapi ia lebih cenderung. Kita ni tengah fikir yang ni dah fikir yang itu, tengah fikir yang itu fikir yang itu pula. Multitasking, semua benda nak buat lalas semua tak siap macam semua benda tiba-tiba macam mencari-cari perempuan Okey, tak apa. Yang mana boleh multitasking ni, saya rasa skills ni mungkin tak cukup masa lah untuk kita terangkan semua kan. Tapi yang penting ialah tak ada masalah. Saya juga multitasker. Saya pun menulis pelbagai genre. Untuk menjadi penulis bermasa memang antara ciri dia ialah menulis pelbagai genre. Apabila boleh menulis pelbagai genre ini, kita ada kelebihan. Maknanya kalau boleh sekejap macam saya lah, sekejap fiction, sekejap non-fiction. Jadi kalau saya bosan menulis fiction, saya boleh lari ke non-fiction dan seterusnya. Dia lagi baik sebab kadang-kadang yang tulisan non-fiction itu memberikan inspirasi untuk tulisan fiction dan sebaliknya. Dia saling membantu. Ada tempat ruang dia memang kat fiction, ada tempat ruangan dia bukan fiction, dia mesti tulis di bahagian non-fiction, bukan dalam cerpen, bukan dalam novel. Pemikiran tu tak sesuai disampaikan, jadi kita kenal bentuk lah. Even dalam fiction pun kadang-kadang kita rasa kita nak tulis novel, tapi cerpen pun cukup dah sampai idea tu. Ada masa perasaan saja, jadi dia cukup dengan puisi, dia tidak perlu dikembangkan sebagai novel dan sebagainya. Jadi kita kenal bentuk. Jadi macam Puan Khairunisa ni, saya fikir kenal dulu bentuk yang kita nak teroka, tapi tak salah kita cuba. Kalau kita tak tahu lagi kan potensi kita kena cuba dulu. Boleh tak? Kalau rasa tak okey, tak selesa, then you can always come back to whatever you have written before, kita teruskan dalam bidang itu. Ini time cubalah lagi bidang yang lain ke, pada saya tak ada masalah lah, boleh je. Tapi kalau rasa dah sedia dan nak menjurus kepada satu-satu bidang saja, teruskan. Tapi hati-hati, jangan nanti jadi penulis yang mediocre. Maknanya kita dah selesa dengan bidang kita, saya dah biasa dah penulis ini teruji dan sebagainya, kita dah tahu.
menyebabkan akhirnya kita pun selesa sangat dan hanya mengulang-ulang hal yang sama, dan ini satu perangkap. Dan sebenarnya anugerah juga satu perangkap saya pernah tulis tentang hal ini. Anugerah juga yang disebut awal tadi tu, cocok anugerah tu, itu juga perangkap. Kita rasa ada sampai kan level ni, dah sampai dah, sudah lah, what next kan. Jadi kita pun satu perangkap sebenarnya. Saya pun taklah, bukan siapa dah tak seronok dapat anugerah, seronok je, tapi hati-hati kerana anugerah dan penerbitan buku juga satu perangkap. Betul dah tulis, takkan tak tulis buku kan, tapi kadang-kadang kita akan rasa selesa dengan apa yang kita dah ada. Jadi insyaAllah lah yang berminat nanti, kalau untuk kelas-kelas one to one, face to face, nanti saya akan kongsikan lagi dalam Facebook saya ke IG dan sebagainya, boleh ikuti. InsyaAllah kalau ada kesempatan, detail serta yang terperinci di sana. Setuju. Okey, terima kasih banyak-banyak Puan Nisa Harun. Ya Allah, saya terpegun dengan banyak komen-komen. Ada juga yang kami tak sempat nak layan soalan-soalan tu. InsyaAllah kita akan cuba lihat balik, dan mungkin dalam posting-posting yang Facebook yang akan datang, kita akan cuba rangkumkanlah soalan-soalan beserta dengan rumusan. Tadi kita dah cerita mengenai level up, apa yang kita harus lakukan sebagai penulis, bagaimana untuk kita memahirkan diri ke satu takah yang lain. Dan pada saya sendiri, saya berpendapat dalam zaman kini, penulis tidak seterusnya terjerat dalam ataupun kongkong dalam garis tradisi buku saja. Kita sepatutnya lebih perlu luaskan pencapaian audiens kita dengan segala platform yang ada. Sebagai contoh, ramai di kalangan kita di dalam Facebook, saya amat raikan di mana kejayaan sebagai penulis boleh juga bermula daripada Facebook, dan ada juga yang lebih selesa di IG, ada juga yang lebih selesa di Twitter. Sebab kita nak raikan platform ataupun media sosial ni yang dikatakan cumanya memang kita kata percuma je benda ni semua, tetapi kita kena ingat balik, tugas kita sebagai penulis adalah untuk menyebarkan konten yang bermanfaat. Sebab konten tu perlu ada. Untuk membina branding juga, nak membina audience juga, perlukan konten yang bagus. Kita bina konten dulu. Saya bermula 2017, saya rasa saya serius menulis, barulah saya tahu niche saya sebenarnya. Dan barulah saya boleh berani keluarkan brand suri menulis saya sebenarnya. Dan dalam proses untuk menghasilkan buku solo, so doakanlah supaya saya berjaya. Kalau tak tahun ni, tahun depan kan terbit buku, insyaAllah. Jadi kita sama-sama berdoalah. Seperti yang saya kata tadi, doa tadi yang menyebabkan saya agak emosi. Itulah wanita penuh drama, tetapi emosi itu sebenarnya perlu untuk saling berkasih sayang, saling mengingatkan dan saling melengkapi, insyaAllah, untuk menjadi. Kita boleh cerita sikit tak Kak Nisa, terampil dan bestari itu apa dia untuk wanita menjadi wanita terampil? Itu buka kitab balik. Okey, memang ni mungkin kita dah masa kecederaan lah, masih dah hujung-hujung kan, kita kongsi sedikit masa kecederaan dah ni, tapi masih ada lagi 60 viewers yang mengikuti setakat ini. Terima kasih banyak. Saya Nazian lah ketika di Penang untuk program ni, saya kata okey, ini satu task yang sangat besar, tapi tak apalah, kita cuba fikirkan sesuatu. Secangkir kopi jam 10 ni satu kaedah penjenamaan lah ni, branding kan, kita cuba namakan dan kita adakan satu tagline. Jadi tagline kita ni, kita nak sebagai wanita yang bestari ataupun dia bukan bis. Bestari ni maksudnya kemampuan berfikir yang tinggi ataupun berpendidikan, mana ada ilmu lah, bila kita ilmu kita bestari kan, pengetahuan yang luas dan berbudi pekerti, itu yang penting. Berbudi pekerti, barulah orang itu bestari. Yang satu lagi ialah kita bestari dan terampil. Terampil ni maknanya cekap. Kita sebagai suri pun kita kena cekap, cekap yang datang daripada ilmu tadi. So kita cekap dan mampu
untuk melaksanakan sesuatu dan menyelesaikan masalah. Ini problem solver, kita cari solution. Jadi ini yang kita lakukan pada setiap minggu. Kita akan mengupas isu-isu. InsyaAllah kalau kita ada soalan-soalan yang akan datang, kita boleh bentukkan satu isu yang boleh kita bincangkan supaya pada masa akan datang kita akan bincangkan isu-isu yang boleh kita selesaikan oleh wanita-wanita yang di luar sana tu yang semuanya bestari dan terampil, insyaAllah. Terima kasih banyak atas semua yang menonton. Kami sangat hargai semua yang dapat menonton, sama ada yang komen ataupun yang senyap. Terima kasih banyak-banyak, dan juga yang mungkin menonton rakaman selepas ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama-sama kami. InsyaAllah akan ada lagi selepas ini. Stay tune insyaAllah. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada kekasaran, ada kekhilafan yang berlaku. Semuanya itu datang dari yang kebaikan itu datang dari Allah, dan segala kekhilafan itu datang dari saya sendiri. Sekian dulu, kita tutup majlis dia dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Okey, sekian saja. Kita jumpa lagi insyaAllah. Mungkin 2 minggu lagi. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.